Wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin, muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan sembah syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk berada di dalam satu majlis yang sangat besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita, keberadaan kita dalam majlis ini sentiasa mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada malam ini kita akan menyambung bicara kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita telah pun sampai kepada bacaan berkaitan dengan cara memperbaiki dan mendidik akhlak. Ini subtopik di bawah tajuk yang besar, iaitu latihan jiwa, mendidik akhlak dan cara merawat penyakit hati. Kita telah sama-sama ketahui bahawa akhlak yang seimbang menandakan jiwa yang sihat. Manakala menyimpang dari kesederhanaan ini akan mengundang penyakit dan penderitaan. Ketahuilah bahawa merawat jiwa yang menderita sama seperti merawat tubuh badan yang sakit. Sebagaimana tubuh badan yang dicipta ini hanya akan sempurna dengan penjagaan makan minum yang baik, maka demikianlah juga jiwa yang diciptakan dengan serba kekurangan ini sentiasa bersedia untuk disempurnakan. Jiwa hanya akan sempurna melalui proses pembersihan yang kita sebut sebagai tazkiyah dan membaik pulih akhlak. Manakala proses penjagaan makanannya ialah melalui ilmu pengetahuan yang berguna mengenainya. Okay, dalam diri kita ni dia ada dua yang penting. Satu kita sebut sebagai jasmani, yang kedua kita sebut dia sebagai rohani. Jasmani kita beri dia makan, minum yang baik-baik, yang sedap-sedap, yang lazat, yang berkualiti, untuk kita pastikan jasmani kita sihat, ya, jasmani kita bertenaga. Demikianlah juga tuan-tuan, rohani dia memerlukan kepada santapan untuk dia jadi sihat, ya, untuk dia jadi sihat.
santapan untuk kita menyihatkan rohani kita ialah dengan proses tazkiyah, membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang tercela, kan, dengan menambahkan ilmu yang berkaitan dengan dia. Ini makanan untuk rohani. Makna kalau pemilik rohani itu, yakni kita ni, mengambil berat untuk menyihatkan rohani kita dengan proses tazkiyah, dengan menambahkan ilmu, sama macam kita menjaga kesihatan jasmani, maka kita akan dapat jasmani dan rohani yang sihat. Ini yang kita semua kena buatlah, kan? Kita semua kena buat untuk kita memperbaiki akhlak kita. Seumpama tuan-tuan, bila kita tak lalu makan, kita akan tahu kesan dia kalau kita tak jumpa doktor. Kalau kita tak lalu makan, mesti ada tak sihat dekat mana-mana. Lalu kita akan tanya pada doktor, nak buat macam mana supaya makan kita jadi selera balik, kan? Kita tahu. Rohani gitu juga. Kita boleh tahu, tuan-tuan, rohani kita ni sihat ke tak sihat. Kalau rohani kita sihat, contoh dia macam ni lah. Hujan dekat luar sana, sejuk lagi, tapi kerana rohani kita sihat, tuan-tuan, alhamdulillah, insya-Allah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Tapi kalau rohani tak sihat, tak hujan pun, motor ada, kereta ada, tapi berasa macam malas je nak datang majlis ilmu, lihat je nak datang sembahyang berjemaah, itu tanda rohani tak sihat. Maka kita sendirilah yang kena rawat dia. Kita tahu kita ni lemah hari ni, pasal apa tak baca Quran lagi ni, kan? Maka kita kena faham bahawa rohani kita sedang sakit. Sebab kalau rohani yang sihat, dia rasa macam tak seronok kalau dia tak boleh baca Quran, walaupun sedikit, kan? Ni orang yang rohani dia sihat, hari ni tak sedekah, berasa macam tak best je. Cek-cek tengok, rupanya tak sedekah lagi, walaupun sedekah 10 sen, janji sedekah, kan? Ni tanda rohani sihat. Rohani tak sihat, sebaliknya lah, tuan-tuan. Tengok tabung pun malas. Tabung dah nampak dah lalu depan dia pun, dia buat de aje. Ni tanda dia rohani tak sihat. Maka saya, tuan-tuan, kita semua, bila ada isyarat-isyarat macam ni, maka kita kena buat sesuatu, kena lawan dia, kena mujahadah, ya. Tak dapat tidaklah, benda ni memang kita kena buat usaha sedikit. Seumpama bila badan kita tak sihat, apa ikhtiar kita, apa mujahadah kita? Pergi jumpa doktor, payah jumpa doktor, ramai. Klinik swasta, kan? Klinik kerajaan, dia kata baris, kena tunggu giliran ramai. Klinik swasta, duit pula kena bayar banyak sikit, kan? Jumpa je doktor, sekian dah jumlah dia. Satu soalan dia jawab, kita tanya, apa kita ni jadi sakit gini ni? Doktor jawab, maka setiap pertanyaan itu ada cas, kan? Sebab dia terpaksa memberah otak dia. Pasal kita duk tanya dia, dia terpaksa berfikir. Bila dia terpaksa berfikir, maka dia ada bayaran. Kita sebut dia baik, doktor ni tanya macam-macam, tapi bila sampai nak bayar nanti, tu dia terkejut kita tengok bil, kan? Kalau klinik yang biasa pun mahal, kalau klinik pakar lagilah mahal, sebab dia cas atas kepakaran dia tu. Itulah ikhtiar dia yang kita lakukan, walaupun terpaksa kadang-kadang berbaris lama tunggu giliran, walaupun terpaksa bayar mahal, sebab kita nak kesihatan kita baik.
Tak apalah bayar mahal pun tak apa. Janji lepas ni kita selera makan balik semula. Janji lepas ni kita boleh buat kerja dengan baik kan, tidak terganggu pekerjaan kita dan sebagainya disebabkan masalah kesihatan. Okey, kalau yang jasmani kita ikhtiarnya begitu untuk memastikan tubuh badan kita sentiasa kekal cergas, sehat, maka begitulah yang kita kena buat bila rohani kita sakit, tuan-tuan. Ya. Baik. Jika tubuh badan sihat, peranan doktor hanyalah memastikan kesihatan terus terjaga. Apabila ia sakit, tugasnya pula ialah memastikan kesihatan pulih semula. Sebab tu bila kita sakit jumpa doktor, doktor tanya, "Tuan Haji, apa hal ni? Sakit apa?" Dia bukan nak suruh kita bercerita, menyembah dan sebagainya. Pesakit yang lain ramai lagi tunggu nak masuk ni. Dia tanya, kita kena jawab soalan dia. Supaya doktor boleh membagi cadangan ubat yang sesuai lah berdasarkan kepakaran dia, keilmuan dia. Sakit bergian-bergian, ni ubat dia. Makan je lah ubat tu. Ini nasihat daripada doktor supaya kesihatan pesakit dia jadi sembuh. Begitulah juga halnya jiwa yang telah suci bersih, yang terdidik dengan akhlak yang mulia, perlu dijaga dan terus dipupuk supaya bertambah kuat. Kita yang dah baik ni, tuan-tuan, dah berakhlak mulia ni, kena sentiasa pupukkan akhlak ini supaya dia semakin kuat. Itu sebab, tuan-tuan, sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu. Sebagaimana yang kita sebut dulu, kita duduk dalam majlis ilmu ni bukan kerana kita tak tahu sangat. Dan ustaz-ustaz yang menyampaikan kuliah ni bukanlah satu benda yang baru pun. Benda yang sentiasa diulang-ulang. Kita pun dah dengar banyak kali dah benda yang sama. Kan? Pasal apa kita dengar banyak kali benda yang sama? Ada sesuatu lagi yang kurang dalam ilmu kita ni, tuan-tuan. Ilmu alhamdulillah ada. Ya. Tapi energi nak beramal, yang ni kena polis. Kena apa? Touch-up lagi. Supaya kita sampai kepada peringkat boleh buat. Alhamdulillah dah buat dah ustaz, cuma ada masalah lagi dalam amalan ni. Apa masalahnya? Saya ni itulah ada lagi perasaan-perasaan ujub, perasaan bangga diri, takjub. Yang ni yang mengganggu fikiran kita semua. Dari segi amalan kita buat tu bagus dah, tapi dari segi duk takbur ni macam mana nak hilangkan ni? Ni penyakit, tuan-tuan. Kalau benda ni ada pada diri kita, maknanya itu penyakit. Maka kita kenalah usaha untuk buang penyakit ni. Seumpama macam badan kita tadi terasa tak sihat, kita pergi jumpa doktor dengan tujuan supaya sakit kita sihat. Betul tak? Dengar doktor jawab apa, doktor bagi cadangan ubat apa. Ubat tu kadang-kadang kat rumah kita ada dah. Tapi tak puas hati kalau kita nak makan ubat tu tanpa tanya doktor. Gi juga tanya doktor, walaupun kita tahu kerana dengan jumpa doktor ni nanti kena bayar. Kan? Tengok-tengok doktor bagi ubat tu, kita buat balik tengok dekat rumah kita dah ada juga dah. Tapi ketika itu kita dah yakin nak makan. Sebab apa? Sebab tadi doktor dah cakap. Kan? Doktor dah bagi tahu dah. Doktor dah bagi nasihat dah kepada kita. Makan ubat ni insya-Allah, ikhtiar yang kita buat tu akan mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah juga dengan perkara yang berkaitan dengan akhlak ini. Walaupun kita tak sakit sekarang ni, kita rasa okey semua kan. Boleh beramal, alhamdulillah.
Tapi kita duduk lagi dalam majlis ilmu sehingga supaya bila kita beramal ni kita dah tak rasa nak ujub, nak takbur kepada orang. Kita tak heran pun kalau orang tak tanya kita ni gimana, rajin betul kan. Dulu kalau kita lalu depan rumah orang tertentu, kita berharap dia tegur kita. Kita nak jawab, aku ni baru balik daripada masjid kan. Pakai gini ni tentulah mari daripada masjid. Contoh kan. Kita ni duk tunggu-tunggu orang tanya. Tapi sekarang ni tak ada hal dah. Orang tak pandang kita pun tak ada hal lah. Orang tak tanya pada kita pun tak apa. Sebab kita buat ni solid kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang inilah yang kita nak dapatkan tuan-tuan dalam setiap ibadat yang kita lakukan. Itu dalam keadaan kita kata kita sihat. Sekiranya jiwa itu hilang kesempurnaannya, maka tugasnya ialah berusaha untuk membawa kesempurnaan itu kembali bertahta padanya. Dulu kita ni semayang sunat duha tak tinggal, sunat hajat tak tinggal, sunat tahajud tak tinggal. Beberapa tahun kemudian Allah takdir kita senang. Dulu duduk rumah biasa-biasa je, rumah papan. Sekarang ni dah upgrade dah rumah kita, semua batu kan. Dulu rumah batu, sekarang ni upgrade, semua bilik termasuk dapur dilengkapi dengan aircon kan. Hak masa tak ada aircon hari tu rajin tahajud, tapi bila dah ada aircon ni dah mula liat sikit dah. Dulu pakai motor, alhamdulillah masjid tiap-tiap waktu berjemaah. Sekarang bila dah dapat pakai kereta, malas pula, tak berapa nak nampak kat masjid. Contoh ni, contoh mudah tuan-tuan. Maksudnya apa ni? Maksudnya ada sesuatu yang telah menyebabkan kita ni jadi cuai. Maka kita kena usahakan balik semula. Pasal apa aku dulu waktu pakai motor boleh datang masjid, boleh bukan saja masjid dekat rumah kita, masjid jauh pun kita pergi dengan motor je. Sekarang ni dah pakai kereta, bukan kereta biasa-biasa, kereta bisa-bisa kan. Lagi. Tapi masjid dekat dengan rumah pun tak boleh nak datang. Apatah lagi masjid yang jauh dengan rumah dia. Mesti ada masalah kan? Mesti ada masalah. Masalah apa? Masalah hati dia. Rohaninya ada masalah. Maka dia kena usahakan balik semula. Tak boleh jadi ni. Ingat balik semula nikmat Allah bagi punya banyak pada kita. Dulu waktu nikmat sikit kita ni, alhamdulillah. Patutnya bila nikmat semakin banyak, kita jadi orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingatkan balik semula. Ni diri sendiri tuan-tuan. Kita yang boleh tahu kita punya kedudukan, status kita. Bila kita sekarang ni lebih senang daripada dulu, macam mana keadaan kita, ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri kena buat pemeriksaan, buat spot check, buat apa lagi kita nak sebut, semakkan. Pasal apa? Bila dah senang ni, ibadat dah makin kurang. Jadi orang yang muhasabah macam ni, insya-Allah dia akan balik semula kepada keadaan jiwa dia yang sempurna dulu. Tapi kalau tak layan, kalau misal kata buat aja kan, tak apalah kan. Walaupun sekarang ni dah tak sembahyang berjemaah pun makin senang pula lagi. Dia pun tak kisah dia tak dapat dah berjemaah ni. Itu dah jadi istidraj kan. Makin jauh dengan Allah makin senang pula, dia pula terlupa dengan perkara tu. Dulu waktu susah doa, sekarang tak payah doa pun dapat je benda dia. Berasa nak benda yang dia nak ni, berasa je dapat. Itu istidraj. Na'udzubillahi min zalik. Takut, bimbang. Bab tu kalau misal kata mudah aja semua dapat ni, cuba kita ingat balik semula.
Kita buat apa? Mudah aja, baca Quran tidak, zikir tidak, selawat tidak, semayang pun malas, tiba-tiba hidup makin senang. Kan? Duit makin banyak. Contohnya. Kena ingat ni tuan-tuan, ini ujian ni sebenarnya, kan? Ujian. Jadi kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni, kalau berlaku situasi yang saya contohkan tadi itu, kita insya-Allah akan berfikir ke Allah ni istidras ni bagi dekat kita ni. Cepat-cepat kita balik semula, kan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, penyakit yang menghinggapi tubuh badan hanya boleh dirawat dengan ubat yang bertentangan dengan sifat penyakit tersebut. Ni kalau kita sakit jumpa doktor, kan? Demam, doktor kata ni ubat dia. Doktor tahulah, kan? Oleh kerana terlalu kerap jumpa dengan doktor, akhirnya bila kita rasa badan kita macam tak sedap je, demam contoh, kan, kita pun dah tak payah pergi klinik. Kita pergi je farmasi, kita beli ubat yang sama macam kita dapat daripada klinik, kan? Penyakit yang bersifat panas perlu dirawat dengan ubat yang bersifat sejuk. Begitulah sebaliknya. Demikianlah juga dengan akhlak yang buruk yang merupakan sebahagian daripada penyakit hati. Yang kita sebut tadi, akhlak-akhlak buruk ni penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Maka perlulah dirawat. Ya. Kalau kita tak rawat, maka dia akan semakin parah. Kalau kita tak ambil ingat, kawan-kawan kena tolong ingat. Sahabat-sahabat yang berjemaah, sahabat-sahabat dalam majlis ilmu ni, tengok kawan kita ni lain macam je, tegur dia, nasihat dia, ingatkan dia balik semula, kan? Nasihat kita tu tuan-tuan, janganlah harap sangat dia akan terima. Maknanya kita sendiri dah kena ready. Kalau sekiranya ada penolakan terhadap nasihat kita, kita sabar. Jangan stres. Jangan jadi bengkak jiwa. Lepas tu pasang pancang, tak mau dah nasihat dia. Kan? Kenapa? Dia ni dah berkarat hijau dah, berlumut lagi. Memang tak lut nasihat. Jangan macam tu, kan? Kerja kita ajak saja, nasihat saja. Yang mengizinkan untuk dia terima nasihat tadi Allah, bukan kita, kan? Anak kita tak dengar nasihat, kita boleh pulas telinga dia, kita boleh pulas sikit perut dia. Abah, kenapa pulas perut saya? Awak tak dengar, abah dah cakap dah tadi, buat lagi. Ni sebagai hukuman. Tapi kalau kawan-kawan berbaya kita, tuan-tuan, kita bagi nasihat, nak pulas telinga, kalau dia tak dengar, silat hari bulan, tangan kita yang kena kepak balik semula. Kau nak buat apa ni sebenarnya dengan aku, kan? Contoh, kan? Lepas tu dia pun bagi tembakan tepat dekat hati kita. Ustaz nak buat baik, ustaz buat je lah. Ustaz jangan pedulikan saya. Kubur kita kan lain. Tidak akan mendidih, tuan-tuan. Sebab tu kita kena ready. Kalau dia tak terima, jangan marah dia, ya? Boleh jadi sekali cakap tak lut, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya dah cakap dah, berbuih mulut saya, ustaz. Banyak mana buih? Pernah ke tak ada? Ada dapat setengah baldi. Contoh, kan? Rasulullah ajak pak saudara dia Abu Talib masuk Islam, sampailah pak saudara dia ni nak mati, ya? Sehari-hari dalam riwayat menyebutkan lebih 40 kali. 40 kali, tuan-tuan, sehari. Banding dengan kita bagi nasihat dekat orang sekali sebulan. Tak, sekali sebulan. Memang kita jumpa tu kita nak cakap, tapi kadang-kadang dia tak keluar. Dia sangkut kat sini je. Tak apalah, lain kali lah. Esok minum lagi, makan roti canai, ya? Kita belanja, tapi nak cakap tak boleh. Tak boleh cakap lagi. Seminggu dah tunggu, tak keluar-keluar lagi benda yang dia nak sampaikan ni kat sahabat dia. Kawan baik, tapi tak boleh nak cakap ni. Sebab apa? Kita ni menjaga banyak kepentingan.
Sekarang kita cakap macam ni, esok mesti dia tak anjak kita minum dah. Kan? Try cakap tengok. Ya sungguh betul. Dia tak ajak kita minum dah hari ni. Cek tengok, rupanya semalam kita ada tegur tentang dia sesuatu benda kan. Patutlah hari ni kita tunggu dia panggil kita ajak makan roti canai pun tak ada dah. Kan? Lepas tu kita pun malas dah kan. Pasal tak dapat dah makan minum sekali pagi-pagi. Lepas tu diam je. Kadang-kadang kita diam tu sampai dia mati. Kadang-kadang kita yang mati. Tak cakap, tak bagi apa kan. Lepas tu kita kena ready. Kena ready kalau sekiranya orang yang kita bagi nasihat dia tak mau terima, nanti cakap lagi masa lain. Cakap lagi pasal lain. Jangan pasang pancang dekat dia. Cop dia. Dia ni khataman apa dia? Khatamallahu ala qulubihim. Allah dah tutup dah hati dia. Tak guna bagi nasihat kat dia. Jangan. Tu orang kafir tuan-tuan. Ni sahabat-sahabat kita ni ia seugama dengan kita, orang Islam. Insya-Allah. Kalau Nabi Musa pun Allah suruh dia pergi dakwah kepada Firaun, izhab ila Firaun innahu tagha. Allah kata, kamu Musa pergi jumpa dengan Firaun, buat apa? Bagi nasihat pada Firaun. Kiranya Firaun nak banding dengan kawan-kawan kita, jauh baik kawan-kawan kita tuan-tuan kan. Firaun ni jahat. Jahatnya Firaun ni tuan-tuan, dalam sejarah dia dah bunuh 600,000 kanak-kanak lelaki. Dalam zaman dia kan buat peraturan, selepas dapat takbir mimpi daripada tukang sihir dia kata, tuanku kena ambil langkah untuk memastikan kerajaan tuanku tidak digugat. Lalu dia buat undang-undang yang mana semua anak-anak lelaki tak boleh hidup. Wanita-wanita yang sedang mengandung dikuarantinkan. Bukan kerana COVID je kena kuarantin. Tak. Ni nak pasti hak saya mengandung, kuarantin satu tempat. Tengok lahir perempuan ke lelaki. Perempuan boleh bawa balik. Kalau lelaki kau balik, anak tinggal. Ya, itu dibunuhnya kanak-kanak lelaki ni tuan-tuan. Berapa ramai dia bunuh? 600,000, lebih 600,000. Ni Firaun dah bunuh dah orang Bani Israel dulu. Bayangkan kalau lah Firaun ni tak bunuh Bani Israel ni tuan-tuan, dia majoriti dalam dunia. Dia tak majoriti sekarang ni pun dunia tergugat disebabkan Yahudi ni kan. Ekonomi dunia dia pegang, pemimpin dunia dia yang tentukan siapa yang akan berkuasa, yang memerintah, mentadbir, di tangan dia. Sebab apa? Dia ni hebat. Yahudi ni disebut sebagai bangsa yang paling cerdik. Dia tak Yahudi. Banyak inovasi-inovasi dalam dunia ni dicetuskan oleh orang Yahudi. Banyak inovasi dalam dunia. Contohnya traffic light. Semua dunia pakai merah, kuning, hijau. Kan? Warna tu pun ditentukan oleh cerdik pandai daripada Yahudi. Seluruh dunia tuan-tuan pergi. Merah, hijau, kuning. Tak ada tukarlah sekali. Kita Malaysia ni kita buat lampu traffic light, tapi traffic light tu hak dia dah, kan? Kita tak mau guna warna merah, kuning, hijau tu, kita nak buah warna lain pula misalan. Tapi traffic light tu sendiri idea daripada cerdik pandai Yahudi. Kan? Buah lampu brek kat kenderaan, semua buah lampu brek orang faham maksud dia pada kenderaan, pada basikal ke, motor ke, kereta ke, kapal terbang ke, kereta kebal ke, kan? Idea buah lampu brek kepada kenderaan itu idea daripada orang Yahudi. Cerdik betul orang Yahudi ni tuan-tuan. Kita ni sebagai user saja, modify sikit barang orang yang dah buat, kan?
Kita tengok motor Jepun keluar buat cantik-cantik, anak-anak orang Islam modified kan, bunyi macam lori pula dah. Tengok motor je kan. Kita ingat belakang kita lori, rupanya motor. Dia modified. Exhaust dia jadi terangkat sampai ke atas. Bunyi dia kan. Sama macam lori. Dia lagi pandai daripada jurutera Jepun yang menghasilkan teknologi kenderaan bermotor ni. Dia ubah suai, bukan dia buat baru kan. Barang dah ada dah, dia ubah jadi gitu. Kita duk selalu sebut dengan budak-budak ni, kalau modify exhaust makin jadi kuat, ini ustaz pun pandai, potong sambung balik, dia jadi kuat. Kita ni kalau boleh nak cari exhaust tak bunyi, modified ni, kita beli motor baru, start bunyi motor tu, bunyi enjin tu. Dengan kepakaran kita modify, tak bunyi enjin tu, tahu-tahu sampai je dah. Kalau yang macam ni kita boleh selok. Tapi kalau potong, buat, ubah suai, makin jadi kuat apa semua, ini semua orang pandai. Tak payah masuk sekolah. Pada bahagian itu pun kita boleh buat, insya-Allah kan. Tak ada hal. Sebab apa? Daripada bunyi sedap jadi makin tak sedap. Pandai kan? Daripada bunyi nak bagi jadi tak bunyi, tu susah. Tuan-tuan setuju tak? Kita beli motor tak bunyi, start diam je. Pulas minyak jalan. Start kereta, enjin tak bunyi, tekan minyak jalan je. Kan? Macam itulah. Kalau boleh lah kan. Tapi tak ada lah setakat ni. Belilah kenderaan jenama apa pun, start mesti bunyi enjin dia. Tak? Start mesti bunyi enjin. Kita kalau boleh start tak mau dengar bunyi enjin. Kan? Kalau bunyi enjin, ni hantar dekat satu mekanik, tak apa, saya boleh buat Tuan Haji. Tuan Haji tinggal 2 hari contoh. Lepas 2 hari Tuan Haji ambil. Lepas 2 hari kita pun datang balik semula, kita start tak bunyi. Ini macam kita mau macam tu kan, tak bunyi enjin. Tapi kalau enjin makin deras, tak payahlah kan. Baik. Jadi akhlak yang buruk ni sebahagian daripada penyakit hati. Rawatannya hendaklah menggunakan ramuan yang berlawanan dengan penyakitnya. Kalau jahil, macam mana nak rawat? Belajarlah. Tak adalah ubat nak hilangkan kejahilan tapi duduk terlentang depan astro. Kan? Mesti belajar. Nak belajar macam mana? Pergi sekolah. Kita kalau nak masuk sekolah tak boleh dah. Yang jaga meja pendaftaran tu, kita bawa IC, dia tanya kita, Tuan Haji buat apa sini? Saya nak masuk sekolah balik. Dia kata, minta maaf Tuan Haji. Kenapa? Sekolah ni tiada had umur dia. Tuan Haji lahir tahun 50, 40, 60, 70. Dia tak terima masuk sekolah, tuan-tuan. Banyak sekolah-sekolah kat kampung kita ni, kalau kita pergi nak masuk balik belajar di sekolah menengah ke kan, bawa IC, dia cek IC, minta maaf tuan, kami tak boleh terima pendaftaran ni. Pasal apa? Lebih umur, dia kata. Lebih umur. Jadi tempat yang sesuai untuk kita yang dah berumur ni, minta maaf tersebut bahasa berumur ni kan, saya pun dah lebih 5 series dah. Kan? Tempat dia kat mana? Masjid lah. Masjid tak ada buka meja pendaftaran, datang daftar dulu ni nak masuk kelas ni. Kan? Tulis dulu. Oh, minta maaf lah Haji umur dah lebih, tak boleh masuk belajar. Tak ada, tuan-tuan. Kan? Saya dengar cerita, wallah alam lah, kalau program takmir ni dia suruh ambil kehadiran. Kan? Ada orang tanya, buat apa ambil kehadiran? Yalah pasal jabatan nak bagi CJ. Sian dekat tuan-tuan datang kelas hari-hari, tiap-tiap waktu.
Tiap-tiap hari, kadang-kadang sehari di masjid ada 3 program kuliah. Ada 5. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib. 5 tuan-tuan. Ada tempat tu dia tambah lagi 1. Lepas isyak ada lagi kuliah. Kan? Kuliah selepas isyak. 6 kuliah. Habis berapa kitab dah habis. CJ tak dapat. Kan CJ tak dapat. Sebab tu wallah alam lah, ni cerita je lah. Kalau betul alhamdulillah. Dia kata sebab kita orang nak bagi CJ kepada tuan-tuan yang istiqamah datang kuliah maghrib ni. Dia tengok nanti kan ustaz-ustaz kan kena kutip nama, kena kutip kan. Nanti nama tuan-tuan dia tengok, seminggu kehadiran okey lulus. Contoh dia nak tengok selama sebulan, setahun contoh, sebulan sikit lah kan, setahun tengok kehadiran cukup tak 80%. Nanti kalau cukup 80% kehadiran, tiap-tiap hari nama tuan-tuan ada, maka dia akan panggil, dia nak buat majlis konvo. Kita kan tak ada harapan dah nak dapat konvo ni tuan-tuan, asyik anak kita je. Kalau majlis konvo, kita ni sebagai pengiring aja. Jabatan agama sampai nak bagi anugerah lah kepada orang yang datang majlis ilmu ni. Dia nak buat satu nanti majlis konvo untuk jemaah yang istiqamah datang majlis ilmu di masjid. Sebab tu sekarang ni guru takmir dia tak boleh ngajar banyak kitab. Kalau dia ngajar akidah aja. Kan? Supaya kitab tu nanti kita belajar sampai habis. Sampai khatam. Dah khatam nanti ustaz akan buat laporan, okey kitab ni telah selamat dikhatamkan di masjid Kampung Sawah Chua. Masa tu dia akan tengoklah. Ya, tengok balik semula kehadiran jemaah-jemaah yang dia ada sistem dia, ya. Ni telah dimaklumkan oleh Jabatan Agama, dia tengah siapkan sistem macam mana untuk nak key in data-data jemaah-jemaah tuan-tuan yang hadir ke dalam sistem tu. Nanti dia akan tengoklah. Tu pandai dia lah, kita pun tak pandai nak cerita lebih-lebih. Kan? Dia orang yang ahli dalam bidang IT, dia boleh tengok. Tengok jemaah masjid Kampung Sawah Sunggala ni. Tengok sehari-hari berapa ramai yang datang. Tengok nama, keluar nama dia. Contohlah dia ambil nombor 1 tu kan, dia buat filter berapa kali senarai nama yang duduk di nombor 1 ni hadir. Lepas tu dia ada peratus markah kat ujung sekali, kehadiran je lebih ke 80 ke, mungkinlah dia tidaklah rigid sangat tuan-tuan kan. Mungkin 50% lah kot, agak-agaknya lah. Kalau sekolah anak-anak kita 80% kehadiran dia baru boleh dianugerahkan CJ tu. Kalau jemaah masjid ni mungkinlah 50%. Ya. Agak-agak kalau kita datang daripada 7 kali seminggu tu, kita datang 4 kali, dapat tak 50%? Lebih lah kan? Lebih lah. Kalau kita datang 4 hari 3 kali lagi tak datang, yalah ada hal campur kenduri jauh-jauh, campur anak kita belanja, kita mungkin pergi berkelah, tidur di hotel jauh-jauh, patut ada kuliah kita tak boleh nak datang kan. InsyaAllah lah kalau misal kata daripada 7 kali tadi dapat hadir 4 kali ke 5 kali, lulus lah tu insyaAllah kan. Jadi tuan-tuan tunggulah. Selalu kitab-kitab ni makan setahun. Kalau ustaz tu laju, insyaAllah setahun sempat lah. Kalau ustaz tu dia baca 2 baris 3 baris je sekali jumpa, tunggulah 5 tahun 9 tahun baru habis kan. Masa tu kita pun rasa tak ada harapan nak dapat anugerah ni. Tak apa tuan-tuan, walaupun tak dapat anugerah yang hak dunia ni, tapi kita dapat anugerah yang tiada bandingannya dengan apa yang akan kita terima dekat dunia ni. Allah nak bagi lebih lagi kan. Allah nak bagi lebih lagi daripada yang dijanji-janjikan tu. Yang dia janjikan tu pun kita rasa macam seronok sangat dah. Yang Tuhan nak bagi dekat kita ni semua
surga tuan-tuan. Lebih lagi daripada CJ dapat makan percuma, hadir majlis Kongo tu, ya. Baik, dekat kampung tuan-tuan ni selalu ada makan percuma. Hari-hari tiap malam ada majlis tahlil dan sebagainya kan. Tak ada masalah makan percuma tu. Makan percuma tak? Kalau orang buat tahlil mesti ada makan. Jarang lah kita dengar orang buat majlis tahlil, terima kasih tuan-tuan kerana membaca tahlil untuk ahli keluarga saya. Lepas tu diam je, tak ada jemput makan minum apa semua. Tak ada makan ke? Tak ada. Ya. Alamat besok kalau dia buat lagi, taubat tak datang. Sebab dah jadi kefahaman kita, majlis tahlil ada makan, ya, sambal udang, asam pedas, tak? Masak sedap-sedap tu tahlil. Kalau kahwin 3 ekor lembu, ya. Kalau orang buat majlis walimah, sembelih ayam saja. Tunggu sebulan orang akan kutuk majlis itu. Tak habis-habis. Sembang kat kedai kopi, tak pernah ada orang buat majlis kenduri walimah ni main sembelih ayam je. Ayam pun 30 ekor je kan? Tapi sebenarnya dari segi agama dah boleh dah, tak ada masalah pun, ya. Sembelih 2 ekor pun, ni buat apa ni tu Haji, nak buat kenduri kahwin, 2 ekor ayam je. Ya, 2 ekor ayam je, ya. Boleh, tak ada apa tuan-tuan. Cuma masyarakat kita ni dia terbalik, kan? 2 ekor ayam itu jamu tetamu datang, tahu tak? Kalau majlis tahlil, akikah, biasalah akikah tak boleh nak ngelak dah, mesti ada kambing. Kambing mesti ada, ayam pun kena ada. Berapa ekor? 50 ekor. Tengok jemputan lah, kan? Paling-paling tak ada. Ikan 200 ekor. Tahu tak? Sayur seguni. Kalau majlis walimatul uruh, 3 ekor lembu. Kambing beberapa ekor. Ayam 100 ekor. Contohnya tu lah. Telur, telur banyak lah. Okeylah tuan-tuan, kalau sambung lagi, panjang lagi, tapi tak apalah, kita dapat sikit. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan serba sedikit ni kita ingat, ya. Kita ingat hari ni kita duk bicara tentang jasmani dan rohani. Perlu untuk kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki rohani kita, sama macam kita menjaga kesihatan jasmani kita. Perlu, ya? Dan kita boleh kenal pasti penyakit-penyakit rohani itu antaranya jahil, ya. Kalau jahil maknanya kenalah rawat dengan belajar. Tak boleh duduk saja. Majlis ilmu, masjid susun tiap-tiap hari, ya. Tuan-tuan datang majlis ilmu ni supaya apa? Menghilangkan kejahilan. Saya tak jahil dah ustaz, tapi saya datang ni. Ya, walaupun kita tak jahil dah insya-Allah, tapi kita datang lagi tu kerana kita nak upgrade sehingga kita boleh buat, boleh praktik, boleh amal. Saya dah amal ustaz, kan? Ya, betul. Sehingga kita boleh ikhlas. Kita nak amal sampai tahap ikhlas. Tak ada dah rasa-rasa nak takbur, nak ujud, nak sum'ah, nak riak kat orang. Tak ada dah. Ni, semua kita termasuk saya lebih-lebih lagi yang cakap ni tuan-tuan. Tadi tolonglah doakan saya sama supaya semua kita ni berubah kepada yang lebih baik, lebih berakhlak dalam kehidupan kita, sehinggalah kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.